Tan Sri Yang Dipertua, saya menyambut baik keputusan kerajaan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri membatalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Maknanya selama puluhan tahun tuntutan dan desakan untuk membatalkan akta yang pada mulanya seperti mana diungkapkan oleh Perdana Menteri dalam pembentangan akta ini pada tahun 1960 oleh Allahyarham Tun Razak dan digulung oleh Perdana Menteri pada ketika itu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang menyatakan dengan tegas akta ini diperlukan untuk menjamin keamanan melawan aktiviti militan komunis. Tetapi kita tahu akta ini bukan sahaja kemudian digunakan untuk melawan komunis yang militan, tetapi diperluaskan, merangkul hampir semua tindakan. Beberapa tokoh besar negara, pejuang kebangsaan, di antara pejuang kebangsaan utama, Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah merangkuk dalam penjara. Sehingga sekarang, tuduhan pada beliau tidak dapat dipertahankan. Tokoh UMNO yang dianggap besar, jasanya membela nasib petani, Allahyarham Datuk Aziz Ishak, juga ditahan tanpa bicara di bawah akta ini. Sengsara sehingga meninggal dunia kemudiannya. Beliau menulis pengalaman beliau dalam bukunya Tamu Istimewa, Special Guest. Dan saya usulkan rakan-rakan sebelah sana juga dapat melihat bagaimana perasaan seorang tokoh besar UMNO yang telah dizalimi dalam sepanjang itu. Ya, tetapi yang saya nak tunjukkan di sini, kalau ada sedikit kesabaran saudara yang baru, ialah bahawa kezaliman ini bukan hanya menimpa tokoh pembangkang ataupun pengkritik pemerintah, juga orang-orang dalam pemerintah yang dianggap tidak cocok dengan pimpinan ketika itu. Isu yang dibangkit oleh Datuk Aziz Ishak dalam Tamu Istimewa atau Special Guest ini ada disentuh sekarang 30 tahun kemudian, iaitu tentang penyalahgunaan kuasa lari daripada maksud penggubalan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tetapi saya juga mendengar jaminan Perdana Menteri beberapa akta yang mencabul hak asasi manusia, yang menafikan hak dan kebebasan rakyat. Tan Sri, saya mau mencelah yang tidak selaras dengan maksud kita mengadakan akta yang menghormati hak asasi manusia. Itu nampaknya belum dilakukan. Saya tidak faham mengapa ia mengambil masa sekian panjang, sekian lama untuk kerajaan memastikan perubahan segera kalau benar dapat menjalankan apa yang disebut oleh Perdana Menteri. Ini termasuk apa yang disebut saya mau tadi. Mencelah. Saya tidak benarkan. Yang berhormat Padang Serai, yang berhormat Matang Pau tidak ada kasih laluan. Sila dulu yang berhormat. Saya takut apa, Tan Sri? Saya akan bagi laluan yang Tan Sri Speaker, mana-mana ahli yang akan bercakap mengikut peraturan Parlimen secara sopan dan tidak diupah untuk membayar. Ini yang dan mana-mana yang mau berdiri di sepanjang dari Perdana Menteri, minta maaf, daripada Perdana Menteri saya enggak ahli Parlimen, tapi saya tidak izinkan jeritan dan diupah. Saya belum cakap Permatang Pau tahu saya sopan tak sopan. Memang diarah supaya membenarkan. Padang Serai. Yang berhormat Pematang Pau tidak membenarkan untuk mencela. Saya sekarang orang yang nak bahaskan harus baca dulu undang-undang ni. Ni Tan Sri. Dan harus faham undang-undang ni. 366. Ini termasuk apa yang disebut oleh Perdana Menteri, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, Akta Rahsia Resmi, Akta Universiti walaupun dipindah tidak memenuhi tuntutan, dan Akta Hasutan yang 1948. Tetapi kita sekarang akui bahawa undang-undang ini kalaupun dipindah, haruslah dipindah dengan maksud untuk mempertahankan prinsip
demokrasi yang sebenar. Tetapi setelah meneliti Peraturan Tan Sri, Undang-Undang Keselamatan 2012, langkah-langkah khas, saya dapati ada beberapa percanggahan daripada semangat Tan Sri, yang disebut Tan oleh Sri. Perdana Menteri. Tanpa dulu saja. Al yang berhormat Padang Serai. Al yang berhormat. Boleh saya sebut, Tan Sri? Bangkitkan peraturan mesyuarat dengan baik. Jangan menggunakan peraturan mesyuarat semata-mata untuk mengganggu perbahasan. Sila, saya mau dengar yang berhormat. Tan Sri, Permatang PAU telah mengeluarkan sangkaan jahat terhadap saya kerana sebelum saya mengatakan apa-apa, beliau telah menggunakan perkataan tidak sopan terhadap saya. Jadi saya minta Permatang PAU tarik balik apa yang dikatakan itu. Masih yang berhormat. Masih yang berhormat. Sila. Sementara kita memberi penjelasan bahawa pembinaan ataupun pemansuhan Akta Keselamatan Negeri ini memang disambut baik, tetapi yang memprihatinkan ialah bahawa beberapa peruntukan baru ini dianggap bercanggah dengan semangat menghormati kebebasan. Pendirian kita untuk menjamin keselamatan dan melawan tindakan pengganas itu tidak harus dipertikai. Soalnya ialah kaedah dan caranya. Beberapa negara menggunakan undang-undang ini untuk menghukum yang tidak bersalah atau menghukum kumpulan yang dianggap mengambil tindakan mencabar kekuasaan kerajaan, bukan perlembagaan atau negara. Kita lihat saja umpamanya pengalaman United Kingdom dengan IRA, pengalaman Mesir dengan gerakan Ikhwan, khususnya penyokong-penyokong Said Qutb. Apakah pengalaman ini dianggap termasuk dalam counter terrorism strategy atau measures? Sebab itu saya mengusulkan supaya pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri, menimbangkan cara serius sebelum kita luluskan, merujuk dalam masa yang cukup terbatas kepada jatuh kuasa khas. Kerana ada beberapa, kalau semangatnya nak menghormati demokrasi, apa salahnya dirujuk supaya diteliti peruntukan itu dan tidak diserahkan hanya kepada kerajaan dan peguam negara untuk memutuskan semuanya dan kemudian diminta dalam tempoh 1 hari ini kita luluskan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga tahu yang tidak tergabung, terangkul dalam cadangan pindaan ini, bahawa langkah mengatasi cabaran pengganas memerlukan institusi yang kukuh. Bukan saja undang-undang. Bahawa kanun jenayah semata-mata tidak cukup untuk melawan tindakan pengganas. Dan pengalaman kita di peringkat awal, cawangan khas dalam membantras kelompok komunis militan Special Branch pada ketika itu tidak dipertikaikan, walaupun dari sudut kerangka politik ada dipertikaikan kerana niat penjajah Inggeris melawan dari sudut ideologi yang tidak cocok dengan mereka. Tetapi kita tidak dapat nafikan keberkesanan tindakan Special Branch melawan Parti Komunis Melaya, terutama sosok yang ganas pada ketika itu. Soalnya sekarang, apakah keganasan itu mampu dilawan secara berkesan semata-mata dengan peruntukan undang-undang? Apakah tidak boleh dilihat juga tentang keberkesanan pasukan khas termasuk Special Branch, cawangan khas, untuk dapat kelayakan dan profesionalisme yang pernah dicapai pada satu ketika dulu. Kerana jumlah mereka dalam negara kita sangat besar. Jumlah anggota polis, anggota keselamatan, terutama dalam Special Branch. Ya.
2010 daripada 40,000, jumlahnya ialah 40,608, 33% daripada jumlah pasukan polis keseluruhannya. Ini bukan jumlah yang kecil. Apakah tugas mereka itu dikhususkan lebih banyak bagi menangani kumpulan-kumpulan pelampau atau pengganas, ataupun digunakan sebagai alat untuk mendukung parti pemerintah? Ini isu yang besar yang menyebabkan beberapa langkah itu dianggap kurang wajar. Yang kedua, apakah kuasa-kuasa tambahan untuk mengawal keterlanjuran yang dibuat? Perdana Menteri menyebut ada beberapa hal yang boleh dirujuk mahkamah. Saya akan bentangkan beberapa percanggahan dari kenyataan beliau, dan saya percaya beberapa rakan saya akan mengukuhkan hujah ini, bahawa kalau kita terima ISA itu ada peranannya pada satu ketika, dan kita terima juga keterlanjurannya, maka apakah boleh kita pertahankan undang-undang yang ada sekarang yang boleh mengelak, yang boleh mengawal dan boleh mengelak keterlanjurannya? Dan ini yang saya rasa perlu difikirkan oleh jawatankuasa khas untuk meneliti secara langsung apa yang dilakukan. Ada kecenderungan menteri-menteri, dan saya percaya dalam jawapan, untuk membawa pengalaman United Kingdom, United States dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan di sini, sementara ada beberapa peruntukan yang boleh kita guna pakai, pengalaman mereka itu lain. Negara-negara, kelompok-kelompok yang menentang Amerika Syarikat itu ada disebabkan di antara lain kerana dasar luar mereka yang dianggap mencabar keutuhan negara-negara berkenaan. Umpamanya kelompok-kelompok yang berlaku pengalaman di Iraq, di Afghanistan, di Palestin, itu pengalaman khusus kerana dianggap dasar yang mencabar keutuhan mereka sebagai satu kaum, agama atau negara. Jadi walaupun ada beberapa peruntukan pengalaman United States, United Kingdom yang boleh digunakan pakai, tetapi saya tidak fikir wajar untuk Malaysia menggunakan pengalaman yang sama. Malaysia tidak ada cita-cita untuk menaluki atau menawan atau menguasai mana-mana daerah dan rantau. Dan oleh demikian, saya masih menganggap bahawa kita mesti punyai kekuatan untuk menangani kegiatan pengganas atau menggunakan Malaysia sebagai pengkalan kegiatan pengganas dengan mengawal kepentingan rakyat dan untuk mengawal supaya tidak ada keterlanjuran berlaku yang sudah saya sebutkan sebagainya, kerana yang telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ini terlalu tinggi jumlahnya, dan lebih 10,000 orang, dan saya tidak fikir Perdana Menteri boleh berdiri dan bangun di sini pertahankan bahawa semua tindakan itu adalah wajar dan berlandaskan semangat undang-undang untuk menyelamatkan keamanan negara. Saya pernah bertanya kepada Presiden Habibie, mengapa dengarlah dulu. Ahli yang berhormat. Sudahlah ahli yang berhormat. Mengapa dalam satu hari setelah beliau menjadi presiden, beliau mengarahkan semua tahanan politik dibebaskan tanpa syarat? Ketua Polis Negara, Ketua Angkatan Senjata memaklumkan, meminta beberapa tempoh meneliti beberapa nama, puluhan ribu yang ditahan. Beliau menyatakan yang ditahan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan masih belum ada cukup bukti. Apa alasan untuk ditahan semula? Kalau ada kes, ada bukti dan fakta, mana-mana ketika mereka boleh didakwa. Bila saya tanya keputusannya, politics of conscience, dia akan bertanggungjawab, bukan saja mempertahankan keputusan dia, tetapi di depan Allah SWT. Kezaliman terhadap mana-mana anggota. Kezaliman, kata mantan Presiden Habibie, dia tidak boleh, dia sebagai boleh pertahan kalau mana-mana
kezaliman yang dilakukan itu menyentuh mana-mana warga Indonesia di bawah jagaan dia. Jadi sebab itu saya katakan di sini, disukar bagi kerajaan untuk mempertahankan tindakan. Sebab itu langkah pengawalan untuk mengelak keterlanjuran ini harus diperketatkan. Dan ini yang saya usulkan, dan saya tidak fikir ini melemahkan usaha kita dalam counter insurgency atau counter terrorism strategi yang kita harus cukup tegas. Saya tidak mau beri gambaran sedikit pun kepada Perdana Menteri atau Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pertahanan bahawa kita boleh longgar atau lemah dalam soal mempertahankan keselamatan negara dan tidak mengizinkan negara ini terlibat atau menjadi pengkalan kepada kegiatan pengganas atas nama apa sekalipun. Tetapi kebimbangan kita berdasarkan pengalaman sekian lama adalah kesilapan, keterlanjuran yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Tan Sri Yang di-Pertua, ini melibatkan nyawa orang, keselamatan keluarga, maruah keluarga dan rakyat negara kita. Untuk mendengar hanya memutus keputusan kerana beberapa peruntukan tidak menjamin hal yang sedemikian. Saya kaitkan pengalaman antarabangsa kerana kita harus ingat beberapa tindakan yang diambil atau yang berlaku Palestin, Algeria, IRA itu juga melibatkan pertama dasar luar. Keduanya beberapa perasaan kelompok termasuk kelompok minoriti ataupun yang dianggap terpinggir yang merasakan mereka itu terdesak dan sistem itu tidak dapat mempertahankan kepentingan mereka. Dan ini sebab itu kita harus melihat dari sudut yang lebih kerangka lebih besar untuk menjamin mereka itu tidak digolongkan sebaik saja mereka membantah sebagai golongan pengganas.